Okay, so kita akan sambung for this video. Okay, untuk periodicity, yang pertama kita dah tengok size. Yang kedua, kita dah tengok tentang how you can explain ionization energy. So, yang ketiga, kita akan tengok tentang electronegativity. So, untuk electronegativity, simple je. So, first kita akan tengok definition, a simple definition. Dan yang kedua, kita akan tengok variation of electronegativity sama ada across the period dan juga down the group. Okay, so sekarang ni kalau perasan, untuk definition, electronegativity ni, bahasa mudah dia adalah ability untuk accept elektron. So, maksudnya, lagi senang nak accept elektron, electronegativity akan become higher. Okay, dapat yang tu ya. Okay, so sekarang ni, electronegativity confirm depend on size. Okay, so, sekarang ni kalau tengok balik kat sini, across the period. Macam mana awak nak explain electronegativity across the period is depend on size. Across the period, size become smaller. Am I right? So, bila mana size become smaller, okay, force attraction between nucleus dengan elektron become stronger. So, bila mana force dia kuat, lagi senang nak tarik apa? Nak tarik elektron. So, maksudnya, electronegativity become higher across the period. Sebab tu, elemen yang, contohnya kan, awak ada dekat period 2. Period 2, okay, across the period ni, this part, okay, this part is more electronegative compared to yang depan ni. Kalau ikut period table. Okay. Sebab apa? Senang nak tarik elektron. Tapi kalau untuk down the group pula, size become bigger. Okay. Kenapa size become bigger? Because force attraction become weaker. So, bila mana force dia lemah, susah nak tarik elektron. Jadi, electronegativity pun akan decrease. So, down the group, okay, contohnya apa? Kita ada lithium, sodium. Okay, so sodium is less electronegative compared to lithium. Contoh. Okay, so kalau across the period kita ada apa? Sodium, magnesium kan? Ni across. So magnesium is more electronegative compared to sodium. Boleh faham Itu electronegativity. Yang tu je. Orang tahu. Alright. So last kali kita akan tengok tentang acid base character of oxide. Tapi kita cuma akan fokus dekat elemen dalam period, okay, period 3. Okay, so ni adalah elemen dalam period 3 saya dah keluarkan kat sini. Yang mana kita boleh bahagikan bertiga bahagian. Okay, 1, 2 dan 3. Okay, 2 dan 3. Okay, so yang depan ni, ini adalah basic oxide. Dia boleh form basic oxide. Okay, yang ni amphoteric. Yang belakang ni adalah acidic oxide. Ini cara mudah dan hafal terus. Okay, acidic oxide. So, kenapa kita kata depan ni basic oxide? Amphoteric dan acidic oxide. Okay, ini depend kepada bila mana dia react dengan oksigen. Okay, dia akan form apa? Sama ada sifat dia acidic, basic ataupun amphoteric. So, kalau untuk elemen group 1, group 2 ni, bila mana dia react dengan oksigen, okay, saya dah bagi dekat awak dia punya example. Untuk subtopik ni, apa yang awak akan tahu, dia punya equation dia. Sebab tu saya keluarkan equation dia. Okay, macam mana dia jadi oxide, kita reactkan dengan oksigen. Macam mana dia show dia properties, kalau dia basic, dia mesti react dengan acid. Dia show by reaction with acid. Okay, so sekarang ni awak ada apa? Awak ada Na. Na bila react dengan oksigen dapat Na2O. So, dia adalah basic. So, bila mana Na2O basic, dia mesti react dengan apa? Dia mesti react dengan acidic, something acidic. Okay, contohnya Na2O, kita larutkan dalam air, dapat NaOH. So, dapatlah basic solution. Dah dapat basic solution, bolehlah react dengan acidic. Okay, sama juga dengan Mg. Mg dapat MgO. MgO adalah basic oxide. Tapi kalau untuk Al, okay, Al dia adalah amphoteric sayang. Okay, awak masuk amphoteric. Amphoteric maksudnya dia boleh act sebagai basic dan juga dia boleh act sebagai base. Base dan juga acid, both properties dia ada. Okay, so equation dia, kalau dia bersifat sebagai base, dia boleh react dengan acid. Kalau dia bersifat sebagai acid, dia boleh react sebagai base. So, Al ni special case lah sebab dia adalah amphoteric. Dia boleh jadi dua-dua. Okay, dan seterusnya adalah acidic oxide. Maksudnya sekarang ni saya beri contoh silikon je. Okay, so untuk silikon, okay, bila mana react dengan oksigen dapat apa?
SiO2. So SiO2 ni kita panggil sebagai acidic. Okay, so bila mana dia acid, dia boleh react dengan base. Okay, boleh Okay, sini adalah example lah. So kalau dalam nota, awak dah ada tau. Dia punya all equation yang melibatkan setiap elemen dalam period 3 ni. Yang tu je awak kena tahu. Okay, so dah habis dah untuk chapter 3. So awak bertry jawab soalan tutorial. Okay, so have a try.